Yo guys, and welcome to my new video. Once Tesla dah masuk Malaysia, sekarang Starlink pun masuk and officially korang boleh order dekat website diorang. Tapi Fazli, Starlink ni apa function dia? Bagi internet connection je ke? Apa bezanya dengan kita ada sekarang? Contohnya macam Maxis Fiber, lepas tu ada apa lagi? 5G connection. And all those things, ramai orang tak pasti apa kegunaan Starlink sebenarnya. Okay, kalau kau nak tahu, Starlink ni untuk orang yang berada di pedalaman. So basically untuk orang yang tak dapat nak akses sama ada fiber, copper ataupun internet connection, 5G, 4G ke 3G ke, all those things, kalau korang tak ada benda tu, Starlink adalah jawapan korang. Tapi Starlink ni sebenarnya ada kekurangan dan juga kelebihan yang orang lain tak ceritakan pun. So sekarang aku akan jelaskan satu-satu. Sebelum tu, why not korang kenal dulu Starlink, apa yang korang akan dapat dan apa yang Starlink bagi untuk korang dapat capai that internet access. First, mestilah korang kena tahu pasal dia punya antena ataupun dia punya satellite. Untuk dapatkan internet access ni, kena tahu sumber dia. So dekat mana sumber Starlink ni dapat untuk capai that internet access? Macam yang kau cakap Fazli, sebab kita berada dekat kawasan pedalaman, kau cakap yang itulah boleh pakai Starlink punya internet. So untuk dapat this internet access sebenarnya adalah melalui satellite. Apa beza satellite yang kita guna biasanya untuk GPS dan sebagainya? This one is a low orbit punya satellite. So maksudnya dia berada sangat dekat dengan bumi, and kalau korang tak boleh nampak pun sebab dia macam 500 km ke atas. Tapi this is one of the lowest satellite untuk hover dekat atas permukaan ataupun atas bumi ni, kalau korang nak tahu. Benda ni sebenarnya akan deploy dekat banyak tempat. So satu dunia ni sepatutnya akan dapat akses once dia dah ada agreement untuk supply dekat negara tu. Dan satellite low orbit ni sebenarnya dapat supplykan dengan sangat cepat. Korang bayangkan masa ada isu dengan Ukraine hari tu, Elon cakap dia akan supplykan low orbit punya satellite dalam masa beberapa hari ataupun dalam masa seminggu je untuk dapat akses Starlink punya Wi-Fi internet. Yang bestnya sebenarnya, Starlink ni dia tak sewa satellite. Basically dia buat satellite tu dan juga dia terbangkan dengan own company menggunakan roket daripada SpaceX. Exciting kan? Dia orang R&D sendiri satellite, dia orang R&D sekali piring dia tu, dan dia orang supplykan dekat atas langit tu menggunakan dia orang punya teknologi sendiri. Alright, sekarang kita cakap pasal dia punya penawaran pula. Yelah, kau dengar macam expensive kan, nak kena terbangkan satellite dekat atas menggunakan roket. So doesn't sound cheap, betul tak? Okay, kita tengok dengan dia punya penawaran dekat sini. Korang sebenarnya perlu beli satu hardware yang disupplykan oleh Starlink. So apa hardware tu? That is dia punya piring dan juga dia orang punya router. So basically dua ni actually bersama. Harga yang ditawarkan dekat sini adalah, first untuk standard version adalah RM2,300. Dan kalau korang nak yang performance version, harga dia adalah RM11,613 Malaysia tau. So korang boleh beli dekat Malaysia sebab dah dideploykan dekat atas Malaysia ni untuk korang guna, untuk korang akses. Tapi perbezaannya dekat sini adalah sedikit signifikan. Contohnya, ialah harga 2,300 dengan 11,000 is agak steep kan dia punya price kan. Basically dalam 3 kali ganda berbanding dengan harga yang asal. Ada bezanya dekat sini sebab piring yang korang dapat pada harga 11,000 tu sebenarnya akan lagi advance and akan kurang halangan kalau korang ada dekat mana-mana contohnya. Tak termasuk sekali dengan dalam apartmen ataupun dalam bangunan yang tertutup. Berapa kelajuan yang kita dapat Fazli? Untuk Starlink ni sebenarnya korang akan dapat kelajuan daripada 100 sampailah kepada maksimum 200 Mbps. So benda tu macam kedengaran tak laju sangat, betul tak? Bagi aku, untuk penggunaan satellite dan kawasan pedalaman, it's a no-brainer and paling laju sebenarnya. Aku pun suka kalau aku dapat internet macam tu dekat pedalaman. Korang bayangkan, aku pergi dekat highway pun internet dah dapat macam 10 ataupun 15 Mbps. Bayangkan pedalaman dapat internet 100 Mbps. Siapa tak suka? Tu part of the story je. Apa yang penting juga sebenarnya adalah latency. Kalau korang dapat 100 Mbps tapi latency tu macam tinggi juga, agak teruk lah, and tak boleh diguna dekat semua tempat ataupun tak boleh apply dekat semua benda. Contohnya dekat sini orang nak main game contohnya, so dia perlukan latency yang agak kurang and at least dapat respons dengan baik. Starlink dia dapat offer sampai latency dia 25 ms. That is quite fast and aku sangat happy bila dapat latency macam tu, terutamanya bila aku duduk kawasan yang agak terpencil. Bayaran dia pula untuk dapat 100 Mbps dekat kawasan pedalaman yang tak ada halangan adalah RM220 sebulan. Hardware yang korang bayar 2,300 tu hanya sekali, hanya khas
untuk hardware sahaja dan korang boleh control menggunakan apps Starlink yang ada dalam App Store ataupun Google Play Store. Tapi yelah, bila korang bayar 200 lebih, berapa gig korang dapat? Sebab dia macam broadband kan Fazli? Kalau ikutkan, dia unlimited punya data untuk korang akses. Sebab korang dah bayar dia punya hardware agak mahal, lepas tu korang dapat that speed, and then dia nak memang orang guna, dia orang tak letakkan limit kepada data, dan untuk orang guna sebenarnya sangat-sangat sikit, so dia macam tak congested sangat untuk to be able to use the internet connection, especially dekat kawasan pedalaman. So siapa yang boleh pakai Starlink ni sebenarnya? Kalau korang dah ada internet Maxis Fiber contohnya, Unify, lepas tu Time, you guys tak perlukan Starlink, jangan sekali-kali beli. Tapi kalau korang nak beli juga, which part yang korang boleh guna and which part yang korang sepatutnya be aware so that tak rugi bila beli Starlink tu. Kalau macam tu, aku boleh guna Starlink ni dekat mana-mana lah, pergi travel kan, boleh, tapi pada masa yang sama macam tak boleh. Sebab Starlink ni sepatutnya digunakan pada satu tempat. Once korang beralih tempat daripada apa yang korang register, korang kena bagi tahu dalam Starlink app, especially kalau korang on the move. Benda tu akan ada option lain juga dekat situ. Sebab untuk power up Starlink tu sebenarnya akan menggunakan power yang agak banyak. So korang tak boleh bawa ke mana-mana unless kalau korang pakai RV ataupun korang pakai bus. Tapi Starlink yang jual dekat dalam Malaysia ni tak boleh guna untuk pergi mobile. Korang hanya boleh guna Starlink ni untuk satu tempat sahaja. Tapi kalau korang memang pacak untuk guna ataupun parking untuk guna, boleh. Kalau untuk travel sambil berjalan, tak boleh. Okay Fazli, we get it. Beli piring dia, dapat akses internet, bayar bulanan 220, unlimited data, and boleh pergi sampai 100 Mbps, dan kau dapat latency sampai 25 millisecond. So that's a good stuff kan. Patut purchase sekarang. Sabar kejap, bagi aku bagi tahu pasal kelemahan Starlink ni. Alright, first thing first, korang kena tahu pasal hujan. Negara kita memang sangat banyak hujan kalau korang nak tahu. So dekat sini, kalau hujan berlaku, latency tu ataupun speed akan turun lebih kurang separuh untuk dia punya internet connection ataupun speed. Maksudnya korang boleh still guna tapi ada interference. Tapi benda tu bukanlah satu benda yang teruk untuk sebuah internet dekat pedalaman and menggunakan satellite. Dia macam Astro jugalah, bila hujan tak dapat signal sangat, tapi yang ni is a lot better daripada Astro tu kalau korang nak tahu. And yalah, dia akan ada effect juga kalau ada cloudy, heavy cloud dekat kawasan atas. Malaysia ni memang banyak cloud. Next one adalah it's quite hot. Piring dia sebenarnya, signal dia tu agak panas, dan panas akan attract kucing. So ada banyak video dekat luar sana yang kau boleh nampak kucing duduk dekat atas atas piring tu sebab dia nak panaskan diri dia kan. Dia suka duduk tempat-tempat macam tu. So beware, jangan letak dekat tempat-tempat contohnya macam senang untuk dia orang akses. Dia juga agak sensitif dekat pokok ataupun objek yang solid. So bila ada benda-benda macam ni, dia tak dapat signal direct access ke satellite. So benda ni lah yang akan buatkan internet dekat kawasan tu ataupun Starlink internet tu tak dapat menggunakan internet dengan baik. Sama ada korang lost connection ataupun internet dia slow. Benda ni termasuklah bangunan, termasuklah rumah. So that's why aku cakap dia orang punya piring ni sebenarnya patut duduk dekat luar, kawasan lapang ataupun atas atap. Bukan atas kereta, tapi atas atap. Mesti kau dah nak beli kan? Kau ada pokok, rumah kau ada bumbung, boleh letak dekat atas tu. Sabar jap. Korang duduk dekat apartmen ke? Jangan beli. Sebab Starlink tak boleh digunakan untuk letak dekat apartmen. Contohnya macam korang letak dekat tingkap ni kan? Tak boleh. Dia kena dapat akses langit, bukan ruang dekat kanan sahaja. Dia kena ada satu langit dekat atas ni. That's why aku cakap kena letak Starlink ni dekat atas bumbung untuk dia orang rotate, untuk detect mana satellite tu ada and dapat pancarkan internet through that piring kalau kau nak tahu. Alright, sekarang kau dah faham pasal Starlink, aku akan jelaskan satu lagi Starlink yang korang perlu tahu. That is Starlink Mobile. So ni adalah Starlink yang mana kau boleh guna waktu tengah berjalan. Siapa yang boleh pakai Starlink waktu tengah berjalan ni? Bas, lori ataupun basically RV lah, ataupun kereta pun kalau support okey je, tak ada masalah pun. Kalau korang lekatkan dia punya piring tu dekat atas kereta, dia memang bagi bracket untuk korang actually letakkan sama ada atas bas, lori ataupun kereta tu and RV dan sebagainya.
Diorang memang buat khas untuk tu korang guna. Yelah, korang takkan dapat internet yang laju sama macam Starlink yang idle, yang memang bertapak dekat situ. So bila korang bergerak akan ada low sikit internet connection ataupun dia punya speed tu, but at least dia ada dan dapat guna dengan baik. Benda ni lah sebenarnya aku suka, sebab kau bayangkan aku nak balik daripada KL ke Terengganu, kalau naik bas ada certain location aku tak akan dapat internet access, and banyak kali still tak improve sampai sekarang. And Starlink is the best option untuk syarikat-syarikat bas ni dapat buat. But kau bayangkan kenapa Starlink ni diketengahkan adalah government tak perlu nak spend sampai berjuta-juta untuk buat internet access dekat satu tempat. Contohnya macam infra dia, kau nak supply internet ke sana akan makan banyak belanja. So benda ni lah yang dulunya kita ada masalah. Sekarang sepatutnya dah tak ada dah bila ada option Starlink macam ni. Tempat-tempat yang tak ada internet access macam ni biasanya dekat pulau, hotel yang memang ceruk dekat dalam hutan tu, memang patut ada Starlink ni untuk bagi kesenangan dekat dia punya sistem dan juga dia orang punya pengguna sekali. Tapi korang kena tahu juga dia bukan lawan internet 5G, ataupun mungkin Starlink akan buatkan dia orang punya network mobile sendiri untuk yelah bagi orang sekeliling kita ni dapat berlawan, dapat tengok benchmark baru untuk internet connection secara wireless. Kalau ikutkan, Starlink tu lah yang paling wireless sekali, sebab kita actually kalau nak guna internet kena ada network kan, kena ada tiang-tiang internet ni kan. Starlink hanya ada satelit dekat atas, tak perlu nak connect pakai wire, tak perlu nak kena ada tiang, mana-mana dapat akses internet. Best tak Starlink dekat dalam Malaysia ni. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye. Korang nak aku buat speed test tak dekat Starlink ni? Aku nak tanya korang lah, jujur cakap. Sebab aku dalam plan nak beli Starlink untuk test it out myself, untuk guna dekat KL and pedalaman juga. Komen dekat bawah, aku nak tahu. Bye.